Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu. Okey, apa khabar semua? Harap semua okeylah steady lah Okey, hari ni gitar special lagi bang. Okey, gitar Ibanez Jam Junior, salah satu gitar Ibanez yang hot item lah Jadi gitar ni hari ni ada 2 biji bang. Ada 2 buah, satu warna kuning, satu warna pink. Ni kan. Nampak tak? Satu warna pink ni sorok pula dia. Okey, owner yang berlainan lah owner yang berlainan. Jadi gitar ni nampak macam tak ada apa yang dibuat kan, nampak macam innocent je kan. Sebenarnya gitar ni dah banyak sangat bang yang saya dah buat kat gitar ni. Okey, sebelum saya nak mulakan, sebelum saya nak teruskan saya punya review tentang gitar ni dan apa masalah dia, saya cuma nak bagi sikit pesanan lah kenapa gitar-gitar kita perlu di setup. Maknanya bila kita beli tu tak kisahlah second ke yang baru ke kan, kenapa kena setup. Tapi lain lah kalau kita beli gitar tu dah sekali package dengan setup, tu lain cerita. Ni maksudnya gitar yang belum pernah setup lagi kan. Okey, apa yang saya nak beritahu kat sini adalah actually apa yang kita beli tu, kalau kita rasa gitar tu okey kan, tak ada mendatangkan masalah pada kita main tu okey, just nice je kan. Rasa tak perlu setup, tak ada buzzing, intonation tu kalau boleh buat sendiri kita buat sendiri kan. So tak payahlah hantar setup kan. Sebab benda yang mudah-mudah tu, yang ringan-ringan tu kan, kita boleh buat sendiri. Tapi kalau macam benda yang berat-berat, kita nak cik lari, lepas tu dia punya buzzing tu, uneven frets tu terlalu banyak, saya rasa itu adalah salah satu petanda lah yang mana kita perlu carilah orang yang boleh yang boleh selesaikan masalah tersebut. Sebab nak selesaikan masalah gitar tu, nak bagi settle dia punya masalah playability tu adalah bukan satu perkara yang mudah bang. Dia perkara yang renyah sebenarnya kan. Okey, balik pada cerita gitar ni. Gitar ni baru saja dibeli baru saja dibeli. Jadi kondisi gitar masa baru sampai, kondisi dia memang sangat-sangat kurang memuaskan. Yang mana pertama sekali, macam biasalah masalah lazim dia, uneven frets banyak. Jadi apa yang dah dibuat adalah fret leveling lah. Dia buat fret leveling, kita buat fret crowning dan kita buat fret dressing kan. Okay. Jadi kalau tengok dia punya fretboard dekat sini memang cantik lah kan. Dia punya colour dia dah terampil kan. Colour dia dah terampil. Jadi yang sebelum ni dia tak, colour dia tak macam ni bang. Sebelum ni colour dia colour natural. Maksudnya kayu fretboard ni, kayu rosewood ni, dia daripada kilat tu, dia daripada kayu mentah dia potong dan dibuat fretboard kan. Jadi kayu tu dia tak ada buat apa-apa treatment, dia tak ada bubuh apa-apa minyak ke untuk treatment bagi cantik ke, tak ada bang. Dia just bagi bare wood macam tu dan dia nampak macam kusam dan sebagainya kan. Jadi dah halang kita buat fret leveling ni, kita dah buat fret job. Jadi kita buatlah sekali dia punya treatment, dan inilah hasil yang saya buat lah So ni hasil dia. So nampaklah colour kan, nampak colour kayu tu cantik lah Okay. Masalah kedua gitar ni adalah dia punya radius fret rose ni. So yang ini dia pakai OEM fret rose daripada, biasa kalau macam ni memang daripada China bang kan. Tapi kat sini dia tak ada tulis. Dekat sini dia ada, kat plate ni dia ada font Ibanez kat sini. Jadi masalah ni memang lazim lah. Saya tengok mana-mana lah, bukan mana-mana lah, sebahagian besar Ibanez Jam Junior yang hantar ke sini, saya mesti tengok dia punya radius shader ni mesti tak sama kan. Ada tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah kan. Even though kalau kita swap tali 5 ke tali 6, tali 1 ke tali 2, kita swapkan dia masalah dia tak selesai bang kan. Jadi apa yang dah dibuat kat sini adalah saya shim dekat sini. Bila saya belik kan, saya belik macam ni, saya nampak dia punya tali 2, tali 5 memang out bang. Tali 5 lagi rendah daripada tali 6, tali 2 lagi rendah daripada tali 1. Macam mana kita nak set up kan? Sebab kita nak rendahkan tali 1 tu, tali 2 tu dia dah langgar fret. Kita nak rendahkan tali 6, tali 5 dah langgar fret kan. Jadi benda tu memang mengusingkan kepala kita kan. Memang inilah masalah lazim yang selalu saya jumpa dalam production gitar macam ni yang made in Indonesia. Yang ni made in Indonesia bukan yang tiruannya, yang ni yang versi OEM daripada Indonesia tu kan. So dia buat. Jadi inilah masalah yang selalu saya jumpa. Masalah saddle fret rose tu dia tak sama kan, dia tak sama level. Buka saddle tu saya shim dengan brass sheet kan. Dia ada size dia yang tertentu untuk determine berapa height yang optimum. Itu yang makan masa lama tu bang. Kita bukan just main boleh letak je kan, tak boleh bang. Sebab bila kita letak tu, bila dia over daripada shim tu kan, jadi bila skru tu dah masuk, shim tu tebal,
dia akan jadi macam mana bang? Dia akan jadi bergerak kan. Dia bergerak bila mana kita shim tu, dia akan kita tak nampak sebenarnya, dia akan nampak bila kita tarik tali tu. Kita tarik tali tu kan, nanti dia akan berlungsur sebab shim tu tebal sangat. Dia ada had minima dia kan. Kita tak boleh nak just main letak je, dia ada had minima dia. Jadi untuk obtain benda tu yang lama kan, kita nak cari size brush sheet yang sesuai kan. Macam saya ada banyak, saya ada macam-macam size kan. Maknanya bila ada macam-macam size tu, kita just letak satu saja, tak ada berlapis-lapis kan. Depend, kadang-kadang macam gitar ni pun saya ada buat shim juga kan. Yang ni pun masalah yang sama bang, dia punya flat rose dia tu, flat rose saddle tu tak sama tinggi. Dia punya radius dia tu ada tinggi rendah. Saya pun duk pening, apa hal lah diorang buat macam ni kan. Jadi macam yang ni tak berapa tinggi sangat, jadi saya shim dengan aluminium foil tape lebih kurang 3 lapis 4 lapis. So dia boleh naik sikit kan. So okey lah. Macam yang ni dia tebal sangat. Memang saya kena bubuh copper plate yang tebal sikit, so dia satu layer saja, jadi dia tak bergerak kan. Okey, biasanya kalau bridge macam ni kan, memang dia tak lasak macam bridge Gotoh 1996 tu, ataupun dia tak lasak macam Wilkinson. Even though Wilkinson tu adalah bridge yang low end ataupun yang medium end, tapi dia lasak daripada yang ini bang. Yang ini memang kena jaga. Siapa yang pakai bridge macam ni memang kena jaga-jaga. Sebab apa? Dia mudah rosak. Dia mudah rosak, dia mudah haus, terutama dekat intonation screw dan dekat tightening screw ni. Maksudnya dekat tightening screw ni, bila kita nak tighten screw tu kan, dekat sini dia selalu loose. Sebab apa? Sebab dia punya besi dia tak berapa elok sangat. Kalau kita nak pakai, kena pakai Allen key yang tajam. Jangan pakai Allen key yang tumpul tu, kena pakai yang tajam. Lepas tu bila dah confirm baru kita pusing. Kita jangan main pulas je. Kita dah confirm dia tighten tu baru kita pusing. Yang tu nak kena jaga. Jangan bagi dia karat biasa yang bridge ni memang dia manja sikit bang. Untuk bridge yang ni pun dia punya tuning stability pun tak berapa baik kan. Tak berapa baik. Kalau dalam 10 markah saya bagi 4 je bang. Sebab apa 4? Sebab saya ambil masa 2 jam lebih untuk cari tuning stability yang okey punya kan. Lama bang saya nak dapatkan tuning stability tu kan. Saya rasa setup fret rose Wilkinson tak susah macam ni kan. Betul saya cakap kan. Jadi sesiapa yang pakai bridge macam ni, jagalah baik-baik, pakai tools yang betul, jangan bagi dia berkarat dia punya tuning stability, dan dia punya setting spring dia kena bagus. Dia punya setting spring tu kena optimum dengan dia punya tensioning tadi kan, baru boleh dapat. Jadi gitar ni dia lepas kita beli tu kan, kita check dia punya tuning machine ni. Tuning machine ni dia ada bush ni kan, selalu longgar yang ni. Kita kena ketatkan dia, tapi jangan terlalu ketat sebab nanti dia pecah. Dekat dalam ni bush tu dia boleh pecah. Kalau Grover, Gotoh dia tak boleh pecah, tapi kalau jenis die-cast biasa macam ni dia akan pecah. Kena jaga-jaga sikit. Just tightening tu agak-agak dah berat sikit tau, kita stop kan. Pastikan kita pakai spanner yang betul lah, pakai tools yang betul supaya dia punya gigi diamond ni dia tak haus kan. Okey. Bukan diamond, hexagon tu kan. Diamond pula.
Okey, lepas tu masalah gitar ni lagi, ini bos, dia punya neck dia over up bow, menyebabkan tali tu tinggi. Masa gitar ni baru sampai, dia punya tali dia dekat 2 mm bang. Macam mana nak main bang, 2 mm memang tinggi sangat. Jadi lepas saya adjust dia punya truss rod dan saya buat fret leveling, alhamdulillah saya dapat obtain string action height yang finalnya 0.75 mm di tali 1 fret 12 dan 1 mm di tali 6 fret 12 juga. So saya dapat obtain tone weight yang okey lah Dia punya tone weight dia cukup, dia punya bunyi dia konsisten. Lepas tu dia punya sustain panjang kan. Dalam keadaan string action yang extra lowered ni kan, yang macam ni dia rapat. Okey, kenapa saya buat dia 0.75 mm? Okey, sebab apa? Sebab kondisi gitar ni dia biasanya orang main untuk style untuk modern style, dan dia punya, saya ambil kira dia punya kondisi fret size dan dia punya fretboard radius. Jadi untuk yang macam fretboard radius yang macam Ibanez kan 16, 17 yang slightly rata kan, ataupun yang wizard type macam ni, wizard type macam ni, dia punya neck profile dia memang kita akan set up macam saya akan set up 0.75 mm ataupun 1 mm. Tapi kalau macam gitar-gitar Strat, Les Paul ke Fender ke kan, biasanya diorang pakai 9.5, diorang pakai 12, 14 inci. Jadi dia agak cembung. Jadi saya tak set up dia 0.75, saya akan set up dia 1 mm. Sebab apa? Dia punya faktor fretboard radius dan faktor dia punya size fret kan. Jadi macam size fret ni saya ukur 2.8 lebih, dekat 2.9 mm. Dia punya kira kategori extra jumbo kan. Jadi extra jumbo tu memang saya automatic, saya punya schedule work tu dia akan buat cara ni lah, cara buat super strat punya style kan. So saya dapatlah obtain 0.75 mm. Dia punya kondisi asal fret besi ni kan, fret wire ni, dia punya surface dia kasar bang. Memang kalau kita tekan ni kan, kita gesek-gesek macam ni, kita nak buat vibrator tu boleh rasa dia punya kesat dia tu kan. Okay, punca dia sebab apa? Sebab dia punya fret dressing lah. Mungkin kilang tu dia buat fret dressing tu tak berapa proper sangat kan, ataupun mungkin dibuat oleh tangan-tangan yang kasar kan. Jadi dia tak buat fret dressing tu dengan proper lah. Itu yang bila kita main tu macam kesat kan. Jadi lepas dah buat fret leveling tu, saya akan buat fret dressing lah kan. Jadi dia akan jadi licin kan. Kalau kita nak buat vibrato ke memang best lah. Saya tak boleh nak bend lebih sangat, tangan jari saya luka kan. Tercocok tali gitar. Aduh. Okey, so lagi dia punya, untuk macam bila kita bawa beli gitar kan, okey, memang kena check dia punya intonation lah. Kalau kita boleh buat sendiri, kita boleh buat sendiri kan. Tapi faktor uneven frets juga mempengaruhi intonation kan. Maknanya kalau ada fret yang sama tinggi tu, dia affected pada pitch. Ada pitch yang tinggi sikit, ada pitch yang rendah sikit bila kita fretting kan. Jadi macam bila kita bawa beli gitar tu kan, biasanya kalau factory setup tu, dia punya intonation tu kita kena check lah. Kita boleh buat by hearing, kita boleh pakai tuner. Macam saya, gitar ni saya pakai tuner dan hearing. Saya pakai dua-dua side. Saya pakai tuner dan saya pakai hearing untuk mengoptimumkan, untuk memaksimalkan dia punya performance kan. So baru kita boleh dapat yang balance punya result kan.
Jadi untuk mendapatkan intonasi yang tepat, yang not 100% lah, mungkin 90%, 95, 80% tu pun dah okey dah kan. Jadi untuk dapatkan intonasi yang tepat bila kita nak fretting tu kan, kalau macam bila kita nak buat amali untuk fret leveling tu, memang kena at least 95% tu kena betul lah kan. Sebab kalau kita ada miss out yang masih tinggi rendah tu kan, fret yang masih tinggi rendah tu masih ada lagi, dia akan affected pada pitch kan. Pitch tu dia akan jadi sharp sikit. Jadi kalau macam, jadi bila kita buat amali tu okey kan, at least tak adalah 100% kan, dapat 90% pun okey dah. Kita main note mana-mana tu dia tak lari, dia sama je bunyi dia kan. Sama je bunyi dia kan. Bila kita nak set up gitar, kita nak rendahkan tadi, kita tak boleh direction kita tak boleh rendah semata-mata. Banyak lagi faktor lain yang kita kena tengok, iaitu dia punya tone weight kan. Tone weight dia kalau kita overload kan, rendah sangat, dia punya tone dia jadi nipis, dia tak dapat bunyi bulat macam ni kan. Bunyi yang soft, bunyi yang fat kan. Dan lagi satu, bila kita nak rendahkan tadi tu, kita kena make sure kita punya neck relief kita tu berada dalam posisi yang optimum kan, yang sesuai dengan dia punya size tali tu, yang size tali dan dia punya size fret kan. Sebab kalau dia rapat sangat, nanti kita tak boleh nak buat pitch harmonic dekat sini. Kalau rendah sangat memang tak boleh dapat kan. Jadi kalau macam bila saya nak buat string action height yang rendah tu, memang saya akan check dekat sini lah kan. Saya akan check. Kalau tak boleh dapat tu, maksudnya dia punya neck relief tu tak achieve kan. Dia kena buat lagi, dia tak sampai dekat dia punya direction dia tu kan. Sekarang ni kita try gitar yang pink tu pula kan. Okey, yang ini masalah dia sama dengan yang tu bang. Masalah dia sama. Masalah dia radius flat rose ni tak sama. Dia punya gap dia terlalu jauh sangat kan. Lepas tu dia punya string tightening ni tak cantik kan. Bila saya tarik je, dia dah jadi drop lah. Dia punya tune dia jadi flat kan. Dia turun dalam 2 step juga bang kan. Daripada E flat tu dia jadi D kan, D C sharp kan. Dia jadi turun memang banyak sangat lah. Dia punya tightening tu memang tak best lah kan. Kita kena set up balik. Jadi yang ni pun string action height yang saya achieve 0.75 mm. So yang ni dia punya tone weight dia. Saya dapat obtain dia punya tone weight yang cukup. Maksudnya lawas lah. Kalau tinggal saya dengar kat sini memang lawas habis lah kan. Lepas tu dia punya playability tu kita effortless kan. Kita tak ada rasa penat sangat kan. Jadi masalah ni pun sama juga. Dia punya bridge ni bang, dia punya bridge dia ni tak sama rata kan. Dia punya radius dia tu kan, memang pening kepala lah masa nak set up dia ni. Makan masa jugalah kan. Pun lebih kurang sama juga. Ini sejam lebih kan, yang tu 2 jam. Beza sikit je kan masa dia tu. Okey, string action height ni sama juga 0.75 mm kan.
Kalau kita nak dengar dia punya rehearsal intonation tu, cerita pasal ergonomik gitar ni. So gitar ni dia punya ergonomik dia memang best lah. Dia ada monkey bar, dia ada bar kat sini kan, kita boleh pegang. Lepas tu dia punya body dia memang best lah. Dia punya body dia memang best. Lepas tu dia punya wizard type ni memang excellent lah, memang excellent. Memang sesuai lah dengan saya punya setup yang 0.75mm tadi tu. Dia punya pickup tuning pun saya dah buat apa semua, so bunyi dia balance kan. Dia punya bridge macam ni dia tak recess. Macam yang sekarang ni saya buat recess macam ni kan. Saya buat dia recess. Dia flush dengan body kan. Jadi setup dia memang sepatutnya macam ni lah. Yang optimum punya level dia kena, kalau yang jenis macam ni memang kena flush dengan body. Sebab apa kena flush? Kalau boleh lah kan, kalau boleh kita buat flush. Sebab bila dia flush tu, kalau macam saya lah kan, saya main riffing kan, memang saya main riffing. Jadi bila dia recess tu, sebab kita nak buat riffing yang laju kan, macam untuk buat riffing yang laju tu, kita punya angle tangan ni main peranan bang. Angle tangan tu kena straight. And kalau saya main macam ni, kalau kita pandang sisi dia jadi macam ni. Macam tu kan. Dia tak boleh main macam ni bang. Dia tak boleh macam ni, dia kena main macam ni. Jadi kalau dia tak recess, kita tak boleh dapat straight macam tu. Kita kena bengkok sikit. Itu yang jadi penat tu. Kan. So kalau macam kita nak downstroke, memang kena recess lah dengan body kan. So kalau dia tinggi memang tak boleh dapat lah, kita rasa penat. Okey lah, saya berhenti dulu sampai sini. Semoga info yang saya tadi tu bermanfaat untuk semua. Gitar ni pun saya dah nak handover lah pada owner kan. Owner pun nak datang sekejap lagi. Jadi sebagai ulangan pesanan saya yang tadi tu, yang mula-mula tadi tu kan. So kalau boleh, gitar yang baru kita beli tu, kalau elok je kan, hantar setup. Hantar setup. Jadi yang sebab apa? Sebab apa yang kita dapat daripada kilang tu kan, benda tu sebenarnya, gitar kita tu sebenarnya dia boleh pergi lagi terampil daripada yang ada kita beli tu kan. So cubalah cuba dapatkan khidmat nasihat daripada gitar tech yang terdekat kan. Okay, so mungkin diorang boleh bagi advice and apa yang terbaik untuk gitar tu. So kalau rasa sesuai, go for it. Sekian sajalah saya punya review tentang gitar Ibanez Jam Junior ni. Lawa kan, memang lawa. And memang gitar ni memang favourite saya lah, favourite saya. Tapi dia nak setup tu memang pening kepala jugalah bang. Memang sakit kepala kan. Okey lah, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.